KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Hari ini sebenarnya kita akan sentuh tentang topik dalam mata pelajaran fizik tingkatan 4 dan calon calon SPM, pastikan anda bersedia. Jom kita sajikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani pada hari ini. Ifan persilakan Cikgu Nur Hafizan Abdul Wahab dari SMK Air Merah Kulim, Kedah, Darul Aman. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Ataupun apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Sihat Cikgu? Baik. Khabar baik, Alhamdulillah. Ini kali pertama kita dipertemukan dalam Sukses SPM dan kita mengharapkan yang terbaik untuk hari ini. Kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat Ifan. Persilakan Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Hai Cikgu, apa khabar? Sihat? Okey, terbaik. Terima kasih kerana bersama kami untuk Sukses hari ini akan belajar tentang fizik tingkatan 4. Tapi Cikgu, pastinya kita juga akan ditemani oleh bunga-bunga dari sekolah Cikgu, betul tak? Betul. Apa kata kita perkenalkan siapakah mereka? Silakan Cikgu. Okey, baik. Irfan, hari ini kita bertuah. Kita bersama dengan 4 murid perempuan daripada sekolah saya. Okey, SMK Air Merah semuanya. Okey, yang pertama kita ada Alia Amanina. Kita akan panggil dia Amanina. Dan yang kedua kita panggil kita ada Alia Natasha. Kita panggil dia Natasha. Yang ketiga kita ada Husnina. Hai Nina. Dan yang keempat kita ada Aisyah Atikah. Kita panggil dia Aisyah. Okey, nama pun lebih kurang sama Cikgu. Betul. Tapi tak apa, Cikgu ada kat sini bantu Irfan untuk kita kena pasti yang mana satu murid yang bagi jawapan nanti. Okey, baik, hari ini Cikgu katanya kita akan berdiskusi tentang hukum-hukum gas. Ya, betul. Dengan temanya haba. Jadi jom kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu. Okey, baik. So jom kita mulakan kelas kita pada hari ini ya, murid-murid. Okey, yang pertama sebelum kita mulakan teori kinetik gas, kita kena tahu dulu bila kita nak belajar hukum gas, maka murid-murid perlu tahu tentang teori kinetik gas. Sebagaimana yang kita tahu, gas ni kita tidak nampak. Jadi kita kena tahu apakah kelakuan gas yang kita boleh terangkan secara dalam sebutan kuantiti fizik. Jadi dekat pada paparan skrin cikgu dah ada tunjukkan. Yang pertama ada seorang murid meniup belon. Meniup belon. Pernah tak Irfan meniup belon? Pernah Cikgu. Waktu kecil dulu kalau hari jadi pasti Irfan akan tiup belon Cikgu. Sebab yelah, seronok Cikgu kan budak-budak waktu tu. Seronok ya. Okey, betul. Memang semua orang akan seronok. Kalau bila meniup belon tambah masa parti hari jadi. Okay, tapi pernah tak Irfan tekan-tekan belon? Pernah Cikgu. Okey, apa yang Irfan rasa? Okey, bila Irfan tekan belon tu, Irfan boleh dapat nampak saiznya makin mengecil. Tetapi tekanan yang dirasa itu makin kuat Cikgu. Okey. Bila kita tekan, makin kuat rasa dia. Okey, bagus pemerhatian Irfan. Jadi, murid-murid juga perlu tahu apakah kelakuan molekul gas. Yang pertama, kita ada isi padu. Okey, di sini yang pertama isi padu, sebab macam Irfan sebut tadi, kita ada bila kita tekan rasa isi padu dia kecil, tapi bila kita biar dia isi padu dia besar. Okey, yang kedua, teori kinetik gas ni juga, teori kinetik gas juga boleh diterangkan secara kuantiti fizik suhu. Dan yang ketiga, isi tekanan. Okey, yang ketiga tekanan. So kita ada 3 perkara yang kita perlu titik beratkan untuk menerangkan teori kinetik gas. Okey, jadi jom kita teruskan mempelajari kita punya pelajaran yang pertama hari ini, iaitu teori kinetik gas. Okey, murid-murid di talian, tahukah tentang teori kinetik gas? Cuba jawab soalan Cikgu. Tahu tak tentang teori kinetik gas? Kalau tahu cuba buka mic cakap tahu. Cuba cakap tahu. Tahu ke tak tahu ni?
Tahu. Alah, okey. slow je dia. Okey, yang pertama untuk menerangkan teori kinetik gas, kita perlu melihat tentang tekanan. Okey, macam mana kita nak terangkan tekanan melalui kelakuan gas. Jadi di sini murid-murid perlu tahu kelakuan gas ni, molekul gas biasanya dalam satu ruang yang tertutup dia akan bergerak secara rawak. Apabila molekul gas berlanggar dengan dinding bekas, jadi dia akan melantung balik dan satu daya telah dikenakan kepada dinding tersebut. Jadi setiap kali dia melakukan pelanggaran, maka wujud daya per unit luas, maka itulah yang kita sebut tentang tekanan gas. Okey, itu yang pertama ya murid-murid di talian. Okey, yang kedua, kita juga perlu lihat kelakuan molekul gas secara melalui isi padu yang terlibat. Okey, kita tahu gas mesti berada dalam satu kawasan ruang yang tertutup. Kalau terbuka, dia akan terbebas. Jadi, molekul gas ni dalam ruang yang tertutup, dia akan bergerak bebas dan memenuhi seluruh bekas, seluruh ruang bekas. Jadi, isi padu gas sentiasa sama dengan isi padu bekasnya. Okey, dan yang seterusnya, yang ketiga, murid-murid juga kena ambil tahu untuk menerangkan teori kinetik gas, kita kena terangkan suhu bagi gas tersebut. Jadi apabila suhu ni kita kata suhu gas itu bertambah, maka kita boleh katakan molekul gas itu bergerak dengan lebih laju. Bila dia bergerak lebih laju, maka kita katakan tenaga kinetik molekul itu akan meningkat dengan suhu gas. Okey? Murid-murid di talian, adakah boleh faham dengan 3 perkara yang cikgu jelaskan hari ini? Boleh faham kawan-kawan? Faham. Yang lain boleh jawab sikit tak nak dengar? Faham ke tak? Apa 3 perkara yang kita terangkan tadi? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan dan terus jawab. Silakan. Jangan malu-malu saudari semua. Jangan malu. Mungkin siapa nak cuba? Aisyah nak cuba? Okey. Natasha nak cuba. Silakan Natasha. Tekanan, isi padu, suhu. Okey, bagus. Maksudnya mereka mendengar dan membuat catatan ni. Okey, bagus. Okey, jadi seterusnya di sini kita juga perlu tahu tentang unit-unit SI dan unit lain bila kita nak menerangkan teori kinetik gas tadi, maka setiap kuantiti fizik tersebut akan ada unit dia, akan ada simbol dia dan juga unit-unit lain. Jadi kalau kita tengok pada paparan skrin cikgu telah menunjukkan di sini, kita ada yang pertama kuantiti fizik tekanan. Okey, kita boleh simbolkan tekanan ini sebagai huruf P. Sebenarnya P itu datang daripada bahasa Inggeris iaitu pressure. Okey, jadi unit yang boleh digunakan untuk menerangkan teori kinetik gas ni dan seterusnya kita nak menerangkan hukum-hukum gas, kita perlu pakai unit Pascal untuk tekanan. Okey, jadi dalam bentuk simbol biasanya kalau kita nak tulis kuantiti fizik bagi tekanan, kita akan gunakan simbol PA, Pascal PA. Okey, tetapi masih wujud unit-unit lain ya Irfan dan murid-murid. Selain daripada Pascal, biasanya tekanan gas ni kita juga boleh guna unit cm Hg. Okey, boleh anak-anak di talian? Boleh semua? Okey, cuba angkat thumbs up sikit nak tengok. Okey. Alright. Okey, baik, terima kasih cikgu atas penjelasan yang diberikan di segmen pertama ni. Kita faham tentang teori kinetik gas ada 3 perkara. Yang pertama tekanan, yang kedua suhu dan yang ketiga isi padu. Baik, terima kasih cikgu. Jadi murid-murid semua, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022 selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia Sukses SPM 2022. Kita sedang belajar tentang fizik dan hari ini kita akan fokuskan tentang hukum-hukum gas bersama dengan Cikgu Nur Hafizan. Jadi cikgu, jom kita teruskan kelas kita. Okey, baik Irfan dan murid-murid semua, tadi kita telah mempelajari teori kinetik gas. Maka kita tahu ada 3 kuantiti fizik yang penting iaitu tekanan, suhu dan juga isi padu. Jadi kalau kita nak bercerita lanjut tentang kelakuan gas ni, kita kena bercerita tentang hukum gas. Okey, jadi kita ada 3 hukum gas sebenarnya yang wajib diketahui oleh murid-murid. Okey, wajib diketahui oleh murid-murid iaitu hukum Boyle, hukum Charles dan hukum Gay-Lussac. Okey, jadi anak-anak di talian, ingat lagi ke tak? Kita ada 3 hukum Boyle, hukum Charles dan hukum Gay-Lussac. Jadi hukum Boyle yang pertama,
Siapa anak-anak di talian ni yang tahu hukum Boyle ni melibatkan kuantiti fizik yang mana? Kita ada P, V dengan T tadi. Siapa nak cuba dulu untuk hukum Boyle? Silakan. Husnina, cikgu. Okey, Husnina. Ya, silakan Husnina. Hukum Boyle melibatkan tekanan dan isi padu. Okey, tekanan dan isi padu. Jadi, apa terjadi kepada suhu pula? Suhu merupakan dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan. Okey, betul. Okey, jadi seterusnya kita tahu kalau kita nak menerangkan hukum Boyle, maka dia ada juga formula. Husnina tahu tak apa formula untuk hukum Boyle? Sila Husnina. Cuba bagi tahu sikit. Awak nak tahu juga ni. P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, bagus Husnina. P1 V1 sama dengan P2 V2, cikgu. Itu dia. Terima kasih Husnina. Ya, yang seterusnya kita ada hukum Charles, di mana hukum Charles juga melibatkan dua kuantiti fizik juga, Irfan. Baik. Jadi mungkin kita nak tanya murid yang kedua, yang seterusnya, hukum Charles ni melibatkan kuantiti fizik yang mana? Cikgu Amanina tadi. Berebut ni, berebut. Amanina jawab dulu. Okay, silakan. Hukum Charles melibatkan isi padu dan tekanan. Isi padu dan tekanan. Apa terjadi pula kepada tekanan, betul ke? Betul ke? Mungkin ada kawan-kawan nak bantu? Hukum Charles? Siapa tadi nak bantu? Natasha? Natasha nak bantu. Hukum Charles melibatkan apa? Hukum Charles melibatkan isi padu dan suhu. Okey, isi padu dan suhu. Jadi apa terjadi kepada tekanan? Tekanan dimalarkan. Tekanan dimalarkan. Alhamdulillah. Okey, dan yang terakhir kita ada hukum Gay-Laszak. Okey, hukum Gay-Laszak. Mungkin Aisyah kali ni nak cuba. Apakah kuantiti fizik yang terlibat, Aisyah, untuk hukum Gay-Laszak? Silakan Aisyah. Hukum Gay-Laszak terlibat dengan suhu dengan tekanan. Suhu dan tekanan. Suhu dan tekanan. Maknanya isi padu tu telah menjadi pemboleh ubah dimalarkan. Okey, betul jawapan murid-murid semua. Jadi di sini saya akan menerangkan semula setiap hukum gas supaya murid-murid di talian, Irfan dan saya juga boleh belajar bersama-sama untuk memahami hukum gas dengan lebih baik. Boleh, cikgu. Yang pertama, kita ada hukum Boyle. Okey. Jadi di sini saya ada paparan skrin. Hukum Boyle menyatakan bahawa tekanan berkadar songsang dengan isi padu bagi satu gas berjisim tetap pada suhu malar. Ini sama seperti yang Irfan terangkan pada awal tadi, di mana apabila Irfan menekan belon, rasa isi padunya makin kecil tetapi tekanannya dirasai lagi kuat. Betul. Okey. Jadi sebenarnya itu diterangkan oleh hukum Boyle. Jadi kita tahu bila dia berkadar songsang, P berkadar songsang dengan V. Jadi kalau murid-murid nak tukarkan graf tersebut berkadar songsang kepada berkadar terus, maka tekanan juga berkadar terus dengan 1/V. Okey, jadi di sini untuk memudahkan murid mengingati hukum Boyle, maka kita tutupkan T tu, Irfan, pada segitiga yang cikgu paparkan, di mana T itu bila kita tutup maknanya dia pemboleh ubah dimalarkan. Jadi di sini kita nampak huruf P dengan huruf V itu berada di bahagian atas. Betul. Jadi bila berada di bahagian atas, senanglah kita nak buat formula, iaitu PV sama dengan pemalar, di mana P1 V1 sama dengan P2 V2. Boleh, Irfan? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi di sini cikgu terangkan dari segi teori kinetik gas lah. Kalau Irfan nampak gambar yang pertama, okey, kita nampak isi padunya besar, kemudian isi padunya dikurangkan. Jadi apa yang terjadi sebenarnya apabila isi padu gas itu dikurangkan, bilangan molekul gas sebenarnya masih sama tetapi dia bergerak dalam ruang yang lebih kecil. Jadi kita katakan kadar pelanggaran molekul gas tersebut dengan dinding bertambah. Maka daya per unit luas itu bertambah dan tekanan gas bertambah. Okey, jadi kita nampak bila ruang makin kecil, isi padunya kecil tetapi kadar pelanggarannya lebih tinggi, maka tekanan dia bertambah. Boleh? Boleh. Okey, jadi apa kata kita tengok contoh soalan. Contoh soalan. Contoh soalan untuk murid lebih memahami hukum Boyle. Okey, murid-murid di talian, cikgu ada satu soalan contoh di sini. Udara di dalam sebuah picagari tertutup mempunyai isi padu 60 cm padu dan tekanan 108 kPa. Umbuh picagari itu ditolak untuk memampatkan udara sehingga isi padunya berkurang sehingga 48 cm padu.
hitungkan tekanan udara termampat. Cikgu rasa nak tanya murid-murid lah, berapa langkah ni cikgu pernah ajar sebelum ni juga. Okey. Kalau kita nak selesai soalan macam ni, berapa langkah kita perlu buat? Siapa tahu? Ada berapa langkah yang kita patut buat? Ada 3 langkah. Ada 3 Mina kata cikgu. Ada 3 langkah. Okey, betul. Jadi langkah pertama, senaraikan maklumat yang diberi dengan simbol. Jadi sebab ni contoh, cikgu bantu dulu. Mungkin Baik. kita akan tengok kemudian murid-murid punya jawapan. Okey, langkah pertama, kita mengeluarkan maklumat yang ada di dalam soalan, iaitu untuk yang awal, kita ada isi padu awal dan tekanan awal, manakala isi padu akhir, tekanan akhir. Jadi tekanan akhir kita tak ada. Kita masukkan sahaja ke dalam formula, maka kita terus dapat jawapannya, iaitu 135 kilopascal. Baik, cikgu. Okey. Okey. Boleh buat ke murid-murid soalan kita macam ni? Pertama sekali cikgu, kita masukkan sahaja nilai yang sedia ada. Lepas tu kita gunakan formula yang cikgu berikan tadi tu. Ya, betul. Lepas tu kita kira-kira sikit dapat jawapan dia. Ya, betul. Jadi penggunaan kemahiran penggunaan kalkulator juga penting. Okey, jadi kita dah faham dengan jelas ya semua? Boleh buat macam ni? Best kalau dah faham? Bagi thumbs up sikit. Okey, thumbs up sikit. Kita dah Okey, faham dengan baik. hukum Bohr, maka kita teruskan kepada hukum Charles. Okey, hukum Charles pula menyatakan bahawa isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap, tetapi sekarang ni tekanan dia malah. Betul. Maknanya yang terlibat hanyalah isi padu dan Suhu. suhu. Tetapi di sini kalau kita nampak suhu tu ada simbol T, ada simbol theta. Apa bezanya? Boleh tak murid cikgu ni bantu cikgu? Apa beza ni T dengan theta tu? Macam mana kita nak kira? Siapa boleh tolong? Siapa Sila boleh angkat tolong? tangan. Contoh cikgu ada 100 darjah Celsius. Macam mana cikgu nak tukar kepada T? Aisyah? Tambah 273. Tambah 273. Bagus, semua berebut nak jawab ni. Okey. Hebatlah semua, cikgu. Jadi sebab itulah graf tu, kalau kita nampak graf yang pertama, V berkadar terus dengan T, tetapi graf yang kedua, V meningkat secara linear dengan theta. Jadi ini kita boleh terangkan juga dengan menggunakan segitiga tadi. Sekarang kita tutup P, sebab P itu pemboleh ubah dimalarkan. Jadi formulanya kita ada di sebelah kanan segitiga tersebut, V di atas, T di bawah, maka V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okey? Jadi kita terangkan juga dengan menggunakan hukum Charles. Okey, kalau isi padu kita nampak bekas yang pertama tu isi padunya kecil. Kecil, betul. Tetapi apabila suhu kita naikkan, tiba-tiba bekas tu jadi besar. Jadi besar, cikgu. Jadi kita boleh terangkan hukum Charles ini, apabila suhu gas itu dinaikkan, maka gas-gas itu akan bergerak dengan lebih laju. Maka tenaga kinetik dia akan bertambah. Jadi bila dia bertambah, tadi kita tahu tekanan gas dia malah. Jadi isi padu dia akan bertambah juga. Jadi sebab itulah kita kata tadi tekanan kita ada isi padu, suhu berkadar terus dengan dia punya suhu berkadar terus dengan isi padu. Ya, betul. Okey, jadi itulah yang kita boleh simpulkan untuk hukum Charles. Sama juga seperti tadi, kita tengok contoh soalan. Silakan, cikgu. Okey, contoh soalan yang ini adalah hukum Charles, di mana kita melihat satu gelembung udara ada isi padu 1.2 cm padu. Suhunya 27. Berapakah isi padu gelembung udara jika suhunya meningkat kepada 47? Jadi murid-murid sebenarnya boleh kenal pasti ini adalah hukum Charles sebab ada perkataan isi padu dan suhu. Tetapi suhu nampak tak dalam darjah Celsius? Jadi 3 langkah yang sama seperti tadi, namun untuk pengiraan murid-murid perlu menukarkan darjah Celsius kepada Kelvin. Okey. Jadi kena tambah 273, cikgu. Tambah 273 dan jawapan dia barulah tepat. Okey, kalau murid tidak menukar kepada Kelvin, nanti jawapan akhir salah, Irfan. Okey, faham. So itu adalah tips daripada cikgu untuk murid-murid. Ingat, suhu mesti dalam Kelvin. Okey, seterusnya kita tengok hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ni melibatkan menyatakan bahawa tekanan berkadar terus dengan suhu mutlak, okey, bagi satu gas berjisim tetap dan isi padunya malak. Jadi samalah seperti hukum Charles tadi. Cuma sekarang ni, tadi hukum Charles adalah V. Sekarang ni hukum Gay-Lussac melibatkan P. Sama saja. Cuma kalau kita tengok gambar itu, kalau kita nak buat formula, V kita tutup. So kita ada P, T di bawah. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2.
Okey, jadi kita boleh terangkan secara teori kinetik gas juga. Nampak isi padu sama ke tak? Sama cikgu? Sama, maknanya isi padu dimalarkan, tetapi kita boleh tengok apabila halaju dia rendah, tiba-tiba kita naikkan suhu, maka dia bergerak dengan lebih tinggi, bergerak dengan lebih laju. Maka sebab itu kita kata suhu berkadar terus dengan tekanan. Okey, boleh ke murid-murid di talian? Okey, kita pergi ke soalan. Soalan lah. Cikgu tengok soalan ni sama juga seperti tadi. Ini adalah contoh soalan bagi hukum Gay-Lazak. Okey, penyelesaian dia langkah yang sama Irfan. 3 langkah tadi. 3 langkah, betul. Okey, kemudian senaraikan maklumat yang ada. Kita kenal pasti rumus dan juga membuat gantian numerikal. So kita minta murid-murid terangkanlah. Boleh ke? Boleh cikgu. Siapa berani nak cuba sekarang ni? Senaraikan maklumat dulu. Senaraikan maklumat dulu. Itu yang pertama sekali. Siapa nak mula? Silakan. Wahai saudari-saudariku, silakan. Siapa nak mulakan dulu? Langkah 1 dulu. Langkah 1 yang paling mudah. Siapa nak tolong Abang Irfan? Okey, Husnina. Okey, Husnina, silakan. Dalam soalan dia ada bagi maklumat tentang tekanan dengan suhu. Dengan suhu. Jadi suhu tu kita boleh guna 25 darjah Celsius ke, Husnina? Kena buat satu lagi benda. Kita nak buat apa? Kena tambah 273. Okey. Kenapa kita kena tambah 273? Sila jawab. Sebab Dia jadi unit kita nak tukar kepada unit apa? Kelvin. Kelvin. Okey, betul. Tepat Langkah sekali. pertama tepat sekali. Okey, langkah kedua kita nak keluarkan formulanya. Siapa nak keluarkan formula untuk hukum Gay-Lazak? Kena Okey. pakai hukum Gay-Lazak. Okey, apakah formula hukum Gay-Lazak tersebut? Cuba Aminah beritahu. P1 per T1 Okey. sama dengan P2 per T2. Betul cikgu Okey, betul. Cantik. Okey, jadi bila kita buat penggantian nilai, mungkin murid-murid juga telah cuba membuat penggantian nilai. Apakah jawapan akhir bagi soalan ini? Kita nak mencari suhu akhir tu dalam tayar tersebut. Tak pun cikgu, kita minta murid-murid untuk masukkan nilai dalam satu persatu. Okey. Kalau P1 berapa nilai dia? T1 berapa? Cuba kita yang itu dulu. Apa nilai dia? P1 tadi berapa nilai dia? Okey. Kalau tak, Abang Irfan tolong dulu, boleh? Okey. Okey. P1 210 cikgu. Betul. Okey. T1 298. 298, Okey, betul. lepas tu kita sama dengan P2. Okey, siapa nak tolong Abang Irfan? Irfan nak bagi ni. P2 berapa? Okey, silakan Natasha. P2 berapa? Okay, P2 240. Okey. P2 Tita. nilai tambah Tita. dengan 273. Ya, Okey. Nilai dari Celsius tambah 273. Jadi jawapannya berapa? Jawapan Boleh akhir Natasha apa? beritahu? Dalam Kelvin dululah. Dalam Kelvin dulu. Dalam Okey. Kelvin dulu. Dalam Kelvin 340.6. Kelvin. Kelvin, okey. Maka tapi soalan minta kita jawab dalam darjah Celsius. So berapakah nilainya? Kalau tadi kena tambah, jadi kena buat apa pula? Tadi darjah Kena Celsius. tolak. Kena Kena tolak. tolak. Jadi apakah jawapannya? 67.6. Okey, nampaknya betul Irfan. Betul cikgu Tepat sekali. Okey, Alhamdulillah, nampaknya murid-murid semua dah berjaya untuk menjawab soalan berkaitan dengan hukum Gay-Lazak. Okey cikgu, ada boleh lagi cikgu untuk segmen ni? Untuk segmen ini kita imbas kembali. Baik. Kita telah belajar berapa hukum gas anak-anak di talian, murid-murid Yang talian. pertama ada hukum apa? Hukum yang pertama kita belajar tentang hukum Silakan. Boil. Boil. Yang kedua hukum apa? Hukum Charles. Hukum Yang Charles. ketiga, satu lagi. Yang ketiga Hukum Gay-Lazak. hukum Okey. Gay-Lazak. Adakah murid-murid boleh memahami dengan baik? Angkat tanzap sikit. Baik, okey, tahniah semua. Jadi, cikgu apa kata kita minum air dulu boleh? Boleh. Kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 bersama dengan Cikgu Nur Hafizan di sini. Untuk segmen kali ini katanya kita akan lihat pula kepada soalan kertas 1 yang berkaitan dengan hukum-hukum gas tadi. Jom kita teruskan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, baik. Jadi kalau sebelum ni kita dah belajar dah tentang teori kinetik gas, kita dah juga belajar dan memahami hukum-hukum gas. Jadi kali ni kita cuba uji minda murid-murid kita tentang pemahaman mereka tentang hukum-hukum gas. Boleh Cikgu. Okey, jadi yang pertama kita sekarang ni kita akan ulang kaji contoh-contoh soalan kertas 1. Okey, jadi untuk pengetahuan Irfan dan murid-murid di luar sana, hukum-hukum gas ni merupakan salah satu subtopik daripada tajuk haba bab 4 tingkatan 4. Jadi adakah soalan ini keluar setiap tahun di dalam SPM? Ya. Ya, jawapannya ya. Jawapannya Okey. ya. Jadi penguasaan yang penting dan pemahaman. Jadi kita buat ulang kaji, maka murid akan dapat menjawab dalam SPM dengan lebih baik. Jadi soalan ini adalah soalan yang agak mudah sebenarnya kalau murid memahami hukum gas dengan baik. Baik. Okey, jadi kita uji mereka dengan beberapa soalan. Mari kita uji. Silakan Cikgu. Okey. Soalan yang pertama, adakah murid-murid bersedia? Dah bersedia? Okey, Okey, bersedia. tersenyum semua. Soalan yang pertama, tekanan udara di dalam tayar kereta ialah 200 kilopascal pada suhu 25 darjah Celsius. Maksudnya masa kita memulakan perjalanan, Okey. tekanannya 200 kilopascal. Berapakah tekanan dalam tayar tersebut apabila suhunya meningkat kepada 37? Jadi di sini kita boleh kenal pasti maklumat. Jadi cuba murid-murid kenal pasti maklumat. Cikgu nak tahu dulu apakah hukum yang terlibat kerana kita ada maklumat dalam soalan. Kenal pasti hukum dahulu, baru murid boleh memilih formula yang betul dan seterusnya membuat gantian nilai. Okey, siapa nak cuba? Apakah hukum yang terlibat ni? Silakan Amanina Cikgu. Ifan nampak Okey, Amanina dulu. Hukum yang terlibat ialah hukum Gilazek. Pasal apa hukum Gelazek? Cuba cerita sikit pasal apa. Sebab dia berkaitan dengan tekanan dan suhu. Okey, apa lagi maklumat yang ada dalam soalan yang membuktikan dia adalah hukum Gelazek? Yang dalam kurungan tu apa? Yang dalam kurungan tu dia ada bagi tahu tu. Isi padu udara dalam tayar adalah tetap. Maksudnya dia mengingat segitiga tadi, hukum Gelazek. Okey, jadi apakah formula hukum Gelazek? Mungkin murid lain yang nak cuba? Boleh. Natasha, silakan. Okey, Natasha. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okey, bagus. Jadi mungkin ada murid lain yang dah cuba juga jawab soalan ni. Mungkin boleh nyatakan apakah gantian nilai yang murid lakukan untuk cuba mendapatkan jawapan yang betul. Aisyah? Okey, Husnina. 200 per 25 tambah 273 sama dengan P2 per 37 tambah 273. Okey, nampaknya dia membuat gantian dengan betul sebab dia tambah 273. Betul Cikgu. Tambah siap-siap dah kat situ. Tambah siap-siap. Okey. Jadi apakah jawapannya kita nak cari ni? Yang mana satu ni? A, B, C, D, E. Ada 5 pilihan jawapan. Yang paling tepat sekali adalah cuba bagi jawapan. Apakah jawapannya? Okey. Aisyah Akila Cikgu. Okey, silakan Akila. Jawapan dia 208 kilopascal D. Okey, D. Okey, kita semak ya. Boleh Irfan. Cikgu? Kita lihat semak jawapannya. Jadi di sini daripada maklumat hukum Gelazek tadi betul dan formula betul. Tetapi dalam pengiraan di kalkulator sebenarnya kita akan mendapat jawapan yang ada titik perpuluhan iaitu 208.05 kilopascal. Tetapi disebabkan pilihan jawapan yang ada itu ada tiada titik perpuluhan, maka dia perlu bundarkan. Okey, so jawapannya betul lah. Jawapannya adalah D. Tepat sekali. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, tahniah kepada murid di talian. Okey, seterusnya kita tengok soalan 2. Ni soalan senang sangat ni. Dia tanya graf sahaja. Graf je. Yang pertama sebelum kita kenal ini graf yang mana jawapannya, jadi kenal dulu apakah hukum gas yang terlibat ini. Betul? Okey, silakan Natasha. Berdasarkan soalan yang diberi, hukum apa yang terlibat sebenarnya? Hukum yang terlibat adalah hukum Gelazek. Okey, hukum Gelazek. Jadi hukum Gelazek dia menyatakan apa? Berkadar terus, berkadar songsang, yang mana? Hukum Gelazek?
berkadar terus. Berkadar terus. Okey. Jadi jawapannya yang mana ni? Natasha rasa. A. Okey, jadi kita semak. Hukum Gay-Lussac memang menyatakan bahawa tekanan sentiasa berkadar terus dengan suhu mutlak, iaitu suhu mutlak dalam Kelvin. Jadi bila berkadar terus memang graf mesti melalui titik asalan iaitu kosong. Jadi jawapannya A betul. Okey, kita uji soalan yang susah sikitlah. Susah Soalan sikit, yang cikgu, ketiga. mari kita. Sebab Tak ada sabar ni. situasi di dalam kehidupan seharian. Okey. Rajah menunjukkan keadaan botol plastik yang pada awalnya berisi udara panas, tetapi kita masukkan ke dalam besin berisi ais, kita nampak botol tu dah jadi penyik. Jadi hukum gas yang manakah terlibat ni? Tak ada nombor. Tak ada perkataan kuantiti fizik. Ada gambar je Ada yang diberikan. gambar sahaja yang diberikan. Yang mana ni? Saya pun boleh terangkan dulu keadaan botol tu yang telah dikemikkan macam mana. Kita nampak botol tu pada awal isi padunya elok je. Elok je. Lepas tu bila masuk dalam bekas berisi ais, terus jadi kemik dan nampak lebih kecil. Hukum apa ya, murid? Siapa boleh cuba? Aisyah nak cuba? Okey, Husnina cikgu angkat tangan tadi. Husnina angkat tangan, okey. Silakan. Hukum Charles. Hukum Charles. Kenapa Husnina cakap ni hukum Charles? Sebab dia diisi padu dengan suhu. Si padu dengan suhu. Yelah cikgu, sebab ais tu kan sejuk. Okey. Sejuk panas, lepas tu nampak besar kecil. Okey, hukum Charles. Maka betul lah jawapan murid-murid tersebut. Okey, kita pergi ke soalan yang keempat. Ada lagi cikgu? Ada lagi, kita Mari uji kita lagi. uji lagi cikgu. Sebab Selagi kita nak mampu. dia biasakan dengan soalan. Okey, soalan keempat, satu gas berjisim tetap di dalam sebuah bekas berisi padu tetap dipanaskan. Penyataan manakah yang betul? Jadi murid-murid perlu memberi perhatian di mana isi padu dia tetap. Jadi apabila isi padu tetap, kita tahu hukum apa tadi yang terlibat? Ada satu je yang isi padu tetap. Okey, Amanina. Amanina, silakan. Isi padu yang tetap ialah hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac, Hukum Gay-Lussac. Jadi jawapan mana Amanina pilih? D. Molekul gas bergerak dengan hal laju yang lebih tinggi. Okey, kita semak jawapan dulu. Jadi cikgu bincangkan. Kita tahu dalam hukum Gay-Lussac tadi melibatkan tekanan dan suhu. Betul. Jadi kita tahu apabila suhu bertambah, maka molekul gas bergerak dengan lebih laju. Tenaga kinetik dia juga bertambah dengan peningkatan suhu gas. Jadi jawapan yang betul adalah D. Okey, cantik cikgu. Mungkin sekarang ni kita nak lihat pula kepada soalan terakhir untuk segmen kali ni. Soalan yang kelima. Silakan cikgu. Okey, Dah soalan susah kelima. je ni. Macam susah Okey, kita pergi ke soalan yang kelima untuk kertas satu. Okey, kita nak uji ni. Boleh faham ke tak boleh faham? Okey, rajah menunjukkan gelembung udara yang dihasilkan oleh penyelam di dalam akuarium. Okey, kalau dekat akuarium kita nampak kalau di bawah dia punya gambar bubble dia lebih besar, lepas tu bila dia naik dia lebih kecil, bila naik ke atas besar-besar meletup, tak ada. Okey, jadi didapati saiz gelembung udara semakin meningkat apabila bergerak menghampiri permukaan air. Isi padu gelembung udara 10 cm padu pada kedalaman 4 meter. Berapakah isi padu gelembung udara pada kedalaman 2 meter? Yang pertama ni kena kenal dulu apakah hukum gas yang terlibat. Betul cikgu, itu langkah yang paling pertama. Itu langkah pertama. Yang paling Aisyah penting rasanya ni nak cuba ni. Silakan Aisyah. Hukum apa yang terlibat ni Aisyah? Hukum yang terlibat ialah hukum Boyle. Hukum Boyle. Okey. Hukum Boyle melibatkan kuantiti fizik apa Aisyah? Hukum Boyle melibatkan kuantiti fizik isi padu dengan tekanan. Okey, isi padu dan tekanan. Boleh cikgu tanya Aisyah lagi ke? Okey, Boleh. Okey, anggut jadi dia. anggut kan. Jadi kita nak guna formula apa Aisyah untuk membuat pengiraan ini? Guna formula V1 sama dengan V2 sama V2. V2. Okey. Jadi mungkin kawan lain lah pula nak cuba kan? Boleh, Aisyah dah cikgu. bagi hint apakah formula yang kita nak guna. Aisyah juga telah bagi hint. Mesti jawapannya mesti melibatkan hukum Boyle. Siapa nak cuba masukkan nilai ke dalam formula yang Aisyah berikan tadi? P1 berapa, V1 rasa macam nak dengar suara Natasha je. Natasha, okey. Ha. Natasha, anda diseru. Silakan. Okey. P1 10 tambah 4. V1 darab 10 sama dengan P2 10 tambah 2. V2 darab V2. Okey, jadi apakah jawapan akhir yang
Natasha dapat ni untuk pengiraan soalan ini? Kira-kira dapat berapa tadi? 11.67 centimeter 3. Okey, Sentimeter padu. Jadi, tapi cikgu tak jawapannya? ada cikgu kat sini 67 tu. 11.7. Jadi kita buat langkah yang sama tadi. Bila Okey. soalan yang hanya ada satu titik perpuluhan, maka murid perlu membuat pembundaran kepada satu titik perpuluhan. Jadi kita dapat 11.7. Cuma di sini cikgu nak terangkan satu. Tadi kenapa kawan-kawan kita di talian ni buat 10 tambah 4, 10 tambah 2. Sebenarnya tadi buih-buih itu berada di dalam air. Okey. Jadi bila berada di dalam air, dia adalah molekul gas kan. Betul. Jadi dia melibatkan tekanan tu bila berada dalam air, dia kena tambah dengan tekanan atmosfera. Sebab itulah murid-murid kita buat tekanan ialah 10 tambah 4 dan tekanan selepas tu ialah 10 tambah 2. 10 tu sebenarnya ialah tekanan atmosfera tambah dengan 4 itu menunjukkan tekanan bagi molekul gas tersebut mengikut kedalaman dia. Mengikut kedalaman. Sebab itulah tambah 10 tadi cikgu. Ya, betul. Itu adalah tekanan atmosfera. Baik, terima kasih cikgu. Nampaknya kita dah selesai menjawab soalan di kertas 1. Jadi calon-calon semua pasti berjaya kalau ikut tips yang cikgu telah berikan. Okey, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menyaksikan slot Sukses SPM 2022 bersama saya Irfan Syami dan tentunya Cikgu Nur Hafizan di sini berdiskusi tentang mata pelajaran fizik, dan kali ini kita akan fokuskan kepada kertas 2 pula. Yang lagi susah ni cikgu, macam mana kita nak buat? Silakan. Okey, baik. Jadi kalau tadi kita tengok murid-murid kita telah mencuba menjawab kertas 1 dengan baik, telah mengenal pasti apa hukum-hukum gas yang terlibat, maka sekarang kita uji pula dengan contoh-contoh soalan kertas 2. Okey, sebagaimana yang saya terangkan pada awal tadi, kalau kertas 1 itu memang wajib masuk soalan daripada hukum haba, tajuk haba, tapi kertas 2 kita tak tahu sebab dia kertas 2 soalan ni tidak sebanyak kertas 1. Betul. Namun, murid-murid tetap perlu memberi perhatian sebab kita tak tahu soalan mana yang akan naik. Jadi di sini kita cuba lihat soalan contoh kertas 2. Cikgu akan uji murid-murid di talian dengan beberapa soalan. Okey, sebelum kita uji, Irfan, Ya, saya. cikgu nak terangkan dahulu soalan yang pertama yang cikgu nak uji murid-murid hari ini ialah soalan daripada konstruk analisis, di mana dalam soalan konstruk analisis, murid sebenarnya perlu mengetahui ciri sepunya dan mengenal pemboleh ubah yang terlibat di dalam soalan. Jadi bagaimana sebenarnya nak menjawab soalan analisis? Murid sebenarnya kena ada kemahiran memerhati dan juga kemahiran berfikir secara kritis, di mana biasa soalan ni senang sebab dia ada rajah diberi. Murid hanya perlu tahu tengok apa yang sama, apa yang berbeza. Jadi kalau boleh tengok itu dan dapat kenal pasti pemboleh ubah, maka dia tahulah jawapannya. Setuju, boleh cikgu? kita uji? Boleh, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Silakan cikgu. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan pertama kita ada rajah menunjukkan botol yang telah diisi dengan udara dengan belon diletakkan pada muncung botol dimasukkan ke dalam air panas pada rajah 1.1 tu. Jadi botol yang sama kita pindahkan ke dalam air sejuk. Berdasarkan rajah 1.1 dan 1.2, murid dikehendaki membandingkan suhu dan saiz belon, menghubungkaitkan suhu dan saiz belon, dan seterusnya murid kena buat kesimpulan mengenai hubungan suhu dan isi padu udara yang terperangkap di dalam belon. Jadi dekat sini tips lagi satu yang cikgu nak berikan ialah murid cuba perhatikan berapa markah yang terdapat pada soalan ini. Berapa markah Irfan tengok? Ada 4 cikgu. 4 markah. Maknanya murid perlu memberikan 4 jawapan bertulis. Okey, mungkin murid-murid kita boleh cuba kot bantu jawab apakah jawapan demi jawapan untuk mendapat 4 markah ini. Okey, kalau macam tu cikgu, kita lihat daripada segi suhu dan saiz belon dulu. Betul. Okey, siapa nak cuba? Kita bandingkan suhu belon dulu. Siapa cikgu nak pilih? Bagus, diorang berebut ni. Okey, kita bagi Amanina dulu. Silakan Amanina. Suhu belon di dalam rajah 1.1 lebih tinggi berbanding rajah 1.2. Okey, bagus. Kenapa? Tapi kenapa sebenarnya kata suhu tu lebih tinggi? Apa? Dia tak bagi nilai tu. Kan? Macam mana? Ada gambar rajah aja. Dia bagi gambar aje. Sebab dibubuh dalam air panas. Buat air panas suhu tinggi. Bagus. Okey, apa pula jawapan yang kedua? Saiz belon. Mungkin siapa nak cuba? Kita ada 4 markah, 4 orang jawab. Betul.
Siapa Husnina, pula tu? Husnina berebut dulu. Husnina, okey. Saiz belon Husnina. Ini jelas ada gambarnya, silakan. Saiz belon rajah 1.1 lebih besar berbanding saiz belon dalam rajah 1.2. Betul lah cikgu. tepat 1.2 tu sekali. kecut dah belon tu. Betul kan saya kata. Kalau dia boleh buat kemahiran memerhati, maka dia boleh menjawab soalan dengan baik. Okey, jadi kita tengok yang ketiga, nak dapat markah ketiga ni, nak buat hubung kait. Macam mana kita nak tulis jawapan murid-murid? Orang yang Aisyah. ketiga silakan. Aisyah. Aisyah dulu. Semakin tinggi suhu, semakin besar saiz belon. Okey, ringkas dan Betul. padat. Semakin tinggi suhu dan semakin besar saiz belon. Okey, kita tengok jawapan yang terakhir lah. Daripada Siapa lagi kalau bukan Natasha, betul? Okey, Natasha. Silakan Natasha. Semakin tinggi suhu, semakin besar isi padu udara terperangkap. Semakin okey, betul. Nampaknya jawapan. Tapi cikgu ada satu soalan cepu mas lah. Alamak, cepu mas ni yang kita takut ni. Okey. Apa yang soalannya? Soalannya, apakah hukum gas yang terlibat sebenarnya ni? Kita okey. kena tahu hukum gas yang terlibat. Betul. Siapa nak jawab ni hukum gas apa ni? Sebut suhu, sebut saiz belon. Siapa nak cuba? Hukum apa ni? Okey, Akilah, silakan. Hukum yang terlibat hukum Charles. Hukum Charles. Kenapa Aisyah cakap ni hukum Charles? Hukum Charles tadi cikgu ajar pada awalnya suhu dan isi padu, tapi tak sebut pun isi padu dalam soalan ni. Macam mana nak hubung kait tu? Apa isi padu dalam soalan ni? Isi padu udara. Isi padu udara tu Saiz kita rujuk belon lah kepada kan? saiz belon. Okey. Okey, maka betul. Tahniah semua anak-anak di talian. Okey, maka betul lah jawapan ke-4 murid kita. Nampaknya dah dapat jawab soalan pertama. Kita uji lagi ke soalan yang kedua. Mari kita. Okey, kita uji dengan soalan kedua, masih lagi menggunakan kemahiran memerhati dan berfikir secara kritis. Jadi bila murid-murid dapat soalan jenis perbandingan macam ini, soalan analisis, murid perlu baca soalan dan rujuk pada gambar dahulu. Rajah menunjukkan susunan radar sebagai eksperimen untuk menentukan hubungan antara isi padu udara terperangkap dengan tekanan yang dikenakan ke atas bomboh tersebut. Nak uji Irfan boleh tak? Uji saya cikgu. Ha. Alamak. Okey, tak apa, sebagai murid cikgu hari ni saya cuba. Okey. Dia dah terangkan Okey. dengan jelas tu. Isi padu dengan tekanan. betul. Apa hukum gas yang terlibat? Okey cikgu. Kalau melibatkan isi padu dan juga tekanan, semestinya ini adalah hukum Boyle. Hukum Boyle. Okey, kita tengok betul ke tak? Betul. Memang cemerlang di studio. Sama dengan murid di talian. Sama-sama naik cikgu. Okey, sama naik Okey, boleh jawab SPM dengan baik insya-Allah. InsyaAllah. Okey, jadi apakah soalan yang kita nak beri kepada murid kita daripada gambar yang diberi tadi? Soalan yang pertama, dia minta kita bandingkan isi padu udara yang terperangkap. Tapi kena hati-hati. Soalan dah kata perhati rajah 5.1A dan 5.1B. Jadi apakah jawapannya untuk yang pertama ni murid-murid? Baik, siapa nak mulakan dulu perbincangan kita untuk soalan A1? Tengok dulu gambar rajah tu betul-betul. Baru bagi jawapan. Isi padu tu kita nak tengok pada bahagian mana? Yang mana satu nak tengok ni? Kalau ni cikgu bagi hint dekat gambar ni. Nampak ni besar, ini kecil. kecil. So isi padunya di situ. Macam mana nak tulis jawapan? Okay. Siapa nak cuba? Okey, cikgu pilih. Husnina. Silakan. Isi padu udara terperangkap dalam rajah 5.1A lebih tinggi berbanding dalam rajah 5.1B. Okey, betul betul. Bagus, jawapan yang tepat sekali. Okey, kemudian kita nak bandingkan bacaan tolok tekanan pula. Jadi cikgu bagi hint. Nak tengok kat mana? Ini tolok tekanan. Ini tolok tekanan. Nilai dah ada tu. Dalam tolok tekanan pertama tu nilai dekat 1.2. Nilai tekanan yang kedua ni dekat 2. Jadi nak banding. Macam mana nak banding ni? Siapa tadi nak cuba? Okey, Amanina? Silakan. Bacaan tolak tekanan dalam rajah 5.1A lebih rendah berbanding di dalam rajah 5.1B. Okey, betul jawapan. Kita perhati pada gambar dan kita beri jawapan. Jadi soalan yang ketiga ni saya nak uji murid saya yang berada di studio, iaitu kita punya host Irfan. Saya yang kena. Bandingkan kita punya bacaan termometer Irfan. Saya kat sini gugup cikgu, nervous saya. Okey, tak apa, saya akan cuba. Baik, untuk bacaan termometer untuk jawapannya.
Okey, bacaan termometer dalam rajah 5.1A sama dengan rajah 5.1B. Sebab suhu memang dimalarkan. Kat mana Irfan nampak tu dalam? Tu dekat gambar termometer tu, cikgu. Betul, iaitu 35 darjah Celsius. Betul. Maka betul lah jawapan. Memang cemerlang, murid di talian sama naik dengan hos. Sama naik. Okey, cikgu. Jadi ada lagi soalannya? Ada. Kita Jadi lihat. soalan yang sama juga kita tengok apakah hubungan isi padu udara terperangkap dengan tekanan. Jadi yang ni tadi seperti yang murid-murid jawab dalam soalan yang awal tadi, kalau kita nak nyatakan hubungan, kita terus menggunakan kata kunci semakin bertambah sesuatu, semakin apa terjadi kepada sesuatu yang lain. Maka kat sini cikgu tunjuk terus ini adalah isi padu, semakin bertambah isi padu udara terperangkap, semakin berkurang tekanan. Jadi hukum fizik yang terlibat pun tadi Irfan dah jelaskan awal-awal, iaitu hukum Boyle. Maka tepatlah. Okey. Jadi kita terus ke soalan ketiga. Baik, mungkin ini adalah soalan terakhir untuk segmen kali ini. Okey, Kita soalan teruskan. yang ketiga kita Silakan, tengok. Soalan ketiga merupakan soalan kefahaman, iaitu terangkan mengapa tin aerosol yang telah kosong tidak boleh terdedah kepada suhu tinggi walaupun dalam keadaan kosong. Maksudnya dekat sini kan murid-murid di talian, cikgu terangkan. Kita tengok tin aerosol tu bila kosong, di dalam ada gas. Betul. Jadi bila dia pada suhu tinggi, maka tekanan tu akan menjadi tinggi. Hukum apa yang terlibat? Cikgu tanya hukum apa yang terlibat? Soalan yang pertama, apakah hukum yang terlibat? Siapa nak jawab? Okey, Natasha, cikgu nak Natasha tanya. nak jawab. Silakan Natasha. Hukum yang terlibat adalah hukum Gay-Lussac. Okey, hukum yang terlibat adalah hukum Gay-Lussac. Betul jawapan hukum Gay-Lussac. Maka di sini cikgu terangkan jawapannya, iaitu kalau kita nak terangkan soalan ini, kita lihat pada markah dahulu, iaitu kita ada 3 markah. Okey, di mana murid kena ceritakan tentang suhu, tentang tekanan dan apa terjadi kepada tin aerosol tersebut apabila berada di suhu tinggi. Maknanya kita tak boleh buang merata-rata tin aerosol. Betul. Jadi kita tahu apabila suhu tinggi, tin aerosol tu di dalam tu ada molekul gas. Kenaikan suhu telah menyebabkan tenaga kinetik molekul itu meningkat. Dia bergerak dengan lebih laju. Lagi laju, cikgu. Jadi bila dia lagi laju, maka dia akan berlanggar dengan dinding tin aerosol dengan lebih tinggi. Jadi bila kita tahu berlaku pelanggaran yang lebih tinggi, maka menghasilkan daya per unit luas yang lebih besar. Jadi kita kata tekanan dia meningkat. Maka tin aerosol ini akan meletup. Hoi, kalau macam cikgu, jangan kita letak tin aerosol di tempat bahaya. Jadi cara nak buang tin aerosol, Macam mana cikgu? kena tanam. Tanam tin aerosol. Tak boleh buang merata-rata. Okey, Alhamdulillah nampaknya selesai sudah perbincangan kita untuk kertas 2 pada hari ini bersama dengan Cikgu Nur Hafizan dan murid-murid dari sekolahnya. Okey, semua macam mana? Boleh lagi? Okey, faham semua Baik, terima kasih dan tahniah semua. Dan sekarang ini masanya untuk saya dapatkan rumusan daripada cikgu sendiri. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Jadi hari ini kita telah berjaya belajar dengan baik beberapa perkara, iaitu yang pertama tadi, di awal siaran kita telah melihat teori kinetik gas, di mana dalam teori kinetik gas murid perlu tahu bagaimana menerangkan kelakuan molekul gas dengan menggunakan 3 kuantiti fizik, iaitu suhu, isi padu dan tekanan. Okay, kemudian apabila murid telah mengetahui dengan lebih baik tentang teori kinetik gas, maka kelakuan molekul gas tersebut diterangkan secara hukum-hukum gas, iaitu hukum Boyle yang melibatkan tekanan dan isi padu, hukum Charles melibatkan isi padu dan suhu mutlak, manakala hukum Gay-Lussac melibatkan tekanan dan juga suhu mutlak. Jadi suhu mutlak tadi kita juga telah belajar perlu tambah 273 daripada darjah Celsius kepada Kelvin. Okay, kita juga telah uji murid-murid dalam contoh-contoh kertas 1 dan telah berjaya menjawab dengan cemerlang, dan akhir sekali kita juga telah uji beberapa soalan di kertas 2 dengan baik juga telah dijawab oleh murid-murid Irfan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Ifai ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hafizan Abdul Wahab dari SMK Air Merah Kulim Kedah. Bersama kita juga Cikgu Kulina sebagai jurubahasa isyarat. Kita mendoakan agar calon-calon SPM berjaya menjawab soalan dengan baik. Dan nanti jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.